Kembali lagi ke channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Assalamualaikum. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini, saya akan menceritakan tentang sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Naik ke lagi, berpecah dan mencuri tahu. Nanti, satu hari kita sama-sama pergi ke Gunung Ledang. Siapa yang ada di sana nak menuntut dengan rimau? Ada pernah dengar nama Adi Putra tak? Ya ada. Dia itu pang besar. Bukan, kata bapak aku dia itu orang bertapa. Padahal dialah kita mesti berguru. Wah, kau ini tak serik-serik. Apa lagi yang kau nak buat ni? Barulah kami pergi berguru. Ada Adi Putra di Gunung Ledang tu. Apa pula nak bimbang? Doakan sajalah, Mak. Jangan khawatir, Jebat. Langkah kita mesti diteruskan kalau mau Sri Budaya. Kawan-kawan dengar sini. Siapa yang pengecut boleh balik ke Melaka, tetapi Tuah tidak. Sekali melangkah pantang mundur. Anak-anak Melaka, apa kabarnya Bendahara Tun Perak? Kabar baik, Tuk Guru. Tuk Guru, kami berlima saudara ini minta belas kasihan Tuk Guru. Aku tahu. Bangun. Dapatlah kawan-kawanku makan. Apa ini? Madu lebah. Minum. Watak Melo merupakan salah satu watak yang popular dalam filem Hang Tuah, sebuah filem Melayu klasik yang dikeluarkan pada tahun 1956. Filem ini mengisahkan tentang legenda sejarah Hang Tuah dan sekumpulan 5 orang sahabat yang terkenal sebagai 5 bersaudara dalam sejarah Melayu. Hang Tuah merupakan seorang tokoh pejuang yang setia kepada Sultan Melaka. Kisah Melo agak menarik kerana watak perempuan dari suku orang darat tidak pernah berlega-lega dalam hikayat Hang Tuah, malah tidak muncul dalam layar perak selepas itu. Dalam plot filem tersebut, Hang Tuah terjerat antara kesetiaan kepada Sultan dan cintanya kepada Melo. Tidak keterlaluan untuk mengatakan kisah cinta Melo dan Hang Tuah tulang belakang kepada filem itu. Melo ditugaskan sebagai pembantu kepada Adi Putra, iaitu Mahaguru yang tinggal di puncak Gunung Ledang, dan orang yang bertanggungjawab menjadikan 5 bersaudara itu memiliki ilmu persilatan yang tidak tertanding. Dalam filem ini,
Melo memainkan peranan penting dalam merancangkan plot dan hubungan antara watak-watak utama. Dia adalah watak yang mempunyai kecantikan fizikal dan juga budi pekertinya yang luar biasa. Hang Tuah dan Melo terlibat dalam hubungan cinta yang memberikan dimensi romantik kepada plot filem. Selain daripada elemen romantik, watak Melo juga memainkan peranan penting dalam memaparkan nilai-nilai tradisional dan budaya Melayu. Dia digambarkan sebagai perempuan yang anggun, lemah lembut dan mempunyai sikap yang penuh sopan santun. Keberanian Hang Tuah dan sifat lemah lembut Melo memberikan kontras yang menarik dalam filem ini. Secara umumnya, dalam hal filem ini, harus diingat pergeseran antara Hang Tuah dan Hang Jebat dalam soal kesetiaan kepada Sultan adalah membebaskan Melo daripada menjadi dayang serta menghapuskan pembesar yang menganiaya Hang Tuah. Sampai ke penghujungnya, kita sedar filem Hang Tuah ini adalah filem asmara berbanding filem kepahlawanan antara Hang Jebat dengan Hang Tuah. Yang menjadi persoalan adalah, adakah watak Melo itu sengaja ditokok tambah untuk memenuhi asmara dalam plot filem, atau watak itu memang benar-benar wujud yang cuba dilanjutkan sehingga menjadi sebahagian besar isu dalam filem tersebut. Kita sedia maklum bahawa setiap filem yang dihasilkan sudah pasti akan ada tokok tambah. Tetapi bagi filem lama, kita jarang diberitahu tentang bahagian mana yang ditokok tambah untuk menyedapkan plotnya. Setiap filem yang dihasilkan, kalau tidak melibatkan asmara atau cinta, sudah pasti filem tersebut akan kurang sambutan yang akan menjejaskan kutipan hasil penayangan filem tersebut nanti. Itu yang sudah pasti akan cuba dielakkan oleh syarikat produksi bagi mengurangkan risiko kurang sambutan. Jadi, tokok tambah watak dan jalan cerita dalam plot filem sudah pasti akan berlaku bagi mewujudkan sedikit unsur komersial dalam penghasilan filem bagi menarik minat tontonan orang ramai. Sudah pasti ramai yang berpandangan filem Hang Tuah 1956 ini mengalami proses tokok tambah, terutama watak Melo, kerana watak ini tidak disebut langsung dalam hikayat Hang Tuah. Apa yang menariknya, watak Melo ini langsung tidak mengganggu perjalanan cerita, malah ia menguatkan lagi plotnya. Sebagai contoh, Hang Tuah dihukum bunuh kerana difitnah berzina dengan gundik sultan. Namun, hukuman mati tidak dilaksanakan oleh bendahara. Sebaliknya, Hang Tuah disembunyikan di sebuah hutan di Hulu Melaka. Dengan adanya watak Melo yang turun dari Gunung Ledang mencari Hang Tuah, Melo telah ditawan oleh pembesar istana bagi dijadikan gundik sultan. Maka, watak Melo dijadikan sandaran sebagai punca Hang Tuah dituduh berzina dengan Melo. Menurut cerita orang lama, di sekitar Gunung Ledang memang ada penduduk orang asli yang terdapat di sekitar kaki Gunung Ledang. Dikatakan terdapat 3 buah penempatan masyarakat orang asli di sini. Oleh itu, ada kemungkinan watak Melo itu diambil dari suku kaum orang asli yang telah lama mendiami kawasan Gunung Ledang ini. Ini memperlihatkan bahawa orang asli di tanah Melayu ini
sudah lama berasimilasi dengan masyarakat sekeliling. Saya percaya tambahan watak Melo dibuat bukan dalam keadaan tergesa-gesa, tetapi melihatkan hikayat Hang Tuah itu sendiri yang tidak begitu lengkap menceritakan sesuatu perkara. Adakah dengan memfitnah Hang Tuah berzina dengan gundik sultan dilakukan tanpa sebab? Sudah pasti ada sebab dan tindakan yang dilakukan sehingga tertimbulnya fitnah tersebut. Dengan mengadakan watak Melo sebenarnya menguatkan lagi peranannya dalam plot filem itu. Ini menjelaskan lagi pemahaman sesuatu kejadian dengan lebih mendalam. Kisah cinta Hang Tuah dengan Melo tidak sekuat jalan cerita kisah cinta antara Hang Tuah dengan Puteri Gunung Ledang. Kisah Melo hanya terpakai pada filem Hang Tuah 1956 itu saja dan tidak diulangi lagi pada filem-filem seterusnya. Mungkin kisah cinta Hang Tuah dengan Puteri Gunung Ledang lebih mistik dan agak sukar untuk diimplementasikan kerana penceritaannya agak berat untuk disampaikan kepada masyarakat umum pada waktu itu. Dengan adanya watak Melo, ia akan lebih mudah diterima dan mudah untuk difahami pada setiap plot ceritanya bagi masyarakat ketika itu. Kalau dilihat plot filem Hang Tuah 1956, tidaklah begitu berat plotnya, mudah difahami dan ringkas untuk diikuti sehingga ke penghujung filem. Filem Hang Tuah ini telah menjadi asas dalam mengetengahkan warisan dan nilai-nilai Melayu dalam industri perfilman Melayu. Watak Melo menjadi simbol seorang wanita yang penuh dengan kelembutan dan kecantikan. Selain itu, watak ini juga membantu merapatkan hubungan antara unsur-unsur sejarah dan romantik dalam filem tersebut. Cuma saya nak kongsikan sedikit. Persoalan kewujudan watak Melo timbul apabila Puan Ita didatangi seorang wanita secara gaib. Dia serahkan cucuk sanggul dan mengatakan nama dia sebenarnya adalah Kenanga dalam watak Melo itu. Lalu dia berlalu pergi. Adakah watak Kenanga yang dipanggil sebagai Melo dalam filem Hang Tuah 1956 itu benar-benar wujud? Wallahualam. Jom sertai ahli channel Studio NS Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik ini dengan klik butang join di bawah video ini atau klik link pada bahagian description. Ada 4 pakej yang disediakan. Penerangan lebih lanjut akan diterangkan apabila anda klik butang join sekarang. Sokongan anda sangat membantu channel ini. Itu saja video untuk kali ini. Terima kasih kerana tonton dari awal sehingga ke akhir. Jumpa lagi pada video yang lain yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.